Pertama, muzik ataupun suara yang menyebabkan naik nafsu. Kita dengar suara tu jadi naik nafsu, berfikir mengenai perempuan. Suara muzik saja, tak perlu suara kata-kata. Muzik tu saja menyebabkan naik nafsu dah. Haram dengan muzik lagu ni. Tok pekoh pun kata haram, tok tasawuf pun kata haram. Kedua, dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai ini. Katanya Syekh Abdul Qadir kata, jangan tertipu. Ada orang kata serunai ini boleh didengar. Jadi maksud serunai sini yang dikehendakinya adalah seruling. Kita sebut dah. Serunai ini naik bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bagi seruling mizmar. Jadi mizmar hok haramnya, serunai ini tidak haram. Tetapi dia terjemuh ke serunai, maksud dianya seruling. Maksud Syekh Abdul Qadir ni. Kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hok kata boleh dengar mizmar tu, seruling itu perkataan dia menyalahi Quran dan hadis. Nah. Benda ni khilaf. Mudah kita sebut. Kalau menurut ilmu fiqh, masalah mendengar muzik, mendengar suara-suara alat-alat muzik ini khilaf ulama. Ada benda yang halal, tidak ada khilaf. Ada benda yang jadi khilaf. Ada kata haram, ada jadi kata tidak haram. Dan ada muzik ni haram sepakat. Orang sufi kata haram, orang tok pekoh pun kata haram, semua kata haram. Nah. Ada hak benda khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Orang sufi kata boleh, tok pekoh kata tak boleh. Ada benda tok pekoh kata boleh, sufi pula kata tak boleh. Jadi benda tu khilaf. Tiga kategori muzik. Pertama hak haram sepakat, kedua halal sepakat, ketiga benda khilaf. Jadi semua itu merujuk kepada benda-benda yang lalai. Kalau benda haram sepakat tok pekoh dengan sufi. Apakah muzik yang haram? Pertama, muzik ataupun suara yang menyebabkan naik nafsu. Kita dengar suara tu jadi naik nafsu, berfikir mengenai perempuan. Suara muzik saja, tak perlu suara kata-kata. Muzik tu saja menyebabkan naik nafsu dah. Haram dengan muzik lagu ni. Tok pekoh pun kata haram, tok tasawuf pun kata haram. Kedua, muzik yang haram, lirik dia. Lirik dia ataupun kata-kata dia menyebut mengenai perempuan. Menyebut mengenai zina. Menyebut mengenai gay, lesbian, kau gapo dia, kau hubungan sejenis kau. Maka benda ni haram menurut tok pekoh dengan tok tasawuf. Semua haram. Ketiga, muzik yang haram, perbuatan ketika menyanyi. Pertama, muzik itu sendiri. Kedua, perkataan dia tu. Perkataan dia, lirik dia. Ketiga, kelakuan ketika menyanyi. Seperti menyanyi biasa tetapi pakai pakaian ketat, capur tino jatuh, tak tutup aurat. Maka benda tu jadi haram sepakat tok pekoh dengan tok tasawuf pun kata haram. Lepas tu benda halal pula, benda halal muzik hak Nabi. Seperti qasidah-qasidah. Bacaan qasidah puji Nabi. Tala'al badru alaina. Nabi pernah berqasidah dalam kitab Syama'il pun ada sebut. Nabi pernah berqasidah. Nabi pernah bersyair. Sahabat-sahabat pernah baca qasidah. Qasidah ke apa dia? Qasidah zaman jahiliyah. Bukan qasidah puji Tuhan pun. Zaman jahiliyah mana puji Tuhan. Nabi dengar? Ya, Nabi dengar. Nabi dengar sikit ke banyak? Banyak. 100 bait lebih.
100 rangkap syair zaman Umayyah ibnu Salti. Umayyah ibnu Salti ini syair penyair zaman jahiliyah. Nabi dengar. Kecek bab ketuhanan dak pun. Tapi Nabi dengar. Ya Nabi dengar. Nabi pernah tanya Abdullah ibnu Rawahah, tak silap aku. Dia mau ingat tak kata-kata Umayyah ibnu Salti. Maknanya penyair zaman jahiliyah, zaman tak bangkit Nabi Muhammad jadi nabi lagi. Kecek tak tahulah. Kecek zaman jahiliyah lagu mana tak tahulah. Maka Nabi kata hang cutera. Oh ya, dia kata ambo ingat. Cuba. Syair kau itu. Nabi kata, tambah lagi. Ni maknanya tambah lagi. Siapa 100 bit lebih. Tu Tok Pekoh pun boleh kata. Tok Pekoh pun kata boleh. Tok Tupi pun kata boleh. Mana kalau benda yang khilaf boleh ke tak? Maka ada Tok Pekoh pegang secara zahir. Seperti alat-alat yang menyebabkan hak Nabi kata tak boleh, maka tak boleh. Seperti gitar ko, bergitar, benda bertali. Ting-ting ko. Ataupun ikutlah gapo-gapo dia ko, benda yang kita nampak kadang-kadang hak Nabi larang secara zahir, maka Tok Pekoh kata tak. Dan Nabi larang, maka tak boleh. Katanya orang sufi kata, okey Nabi larang itu apa? Nabi larang tu sebab zaman jahiliyah sahabat dengar lagu. Apabila Nabi sahabat dengar lagu, dia teringat zaman jahiliyah, zaman jahat dia, maka menyebabkan nostalgia, ingatan jahat tu tak sewi ingat, Nabi tak sewi ingat. Maka Nabi haramkan popok dia dengar. Maka sekarang suara yang sama kalau didengar oleh orang sekarang tak ada teringat kepada majlis-majlis maksiat pun. Maka ada ulama kata boleh guna. Maka ada sebahagian kata boleh guna jika tujuan yang baik. Kalau tujuan yang tidak baik, misalnya saja-saja dengar. Lagu bukan maksiat, kata-kata bukan maksiat, perbuatan tak ada maksiat kepada dia, seperti dengan suara saja radio. Maka duk layan lagu tu, apa hukum dia? Makruh, buang masa. Menurut Tok Pekoh. Kalau Tok Sufi marah dah tu. Buang masa tak boleh. Menurut orang Sufi, buang masa ni membazir masa hak Tuhan beri ni tak boleh. Haram. Sebab masa hak Tuhan beri suruh buat benda kebaikan, jangan buat maksiat, tiba-tiba maksiat tak buat, kebaikan pun tak buat. Maka dah saja kita bazir modal lagu tu, maka Tuhan marah juga bazir masa. Tapi Tok Pekoh kata hukum dia makruh saja sebab tak buat maksiat ke apa dia. Lepas tu orang sufi pun kadang-kadang guna muzik untuk memasukkan zikir. Kadang-kadang kita kalau dengar zikir saja tanpa muzik tak masuk. Maka dia pun masuk dengan gendai ke dup ngatik dia ke. Maka sufi ambil hukum sunat pula. Muzik-muzik yang boleh menyebabkan zikir itu dapat dihayati, boleh pula. Maka ada benda khilaf. Ada benda haram sepakat, ada benda halal sepakat, ada benda perbahasan tu jadi khilaf. Maka bagi orang yang warak, ambil dengan muzik kau tak dengan muzik. Maka biasanya kalau orang-orang hak warak, dia tidak dengar muzik. Dengar perkataan saja. Kalau nak dengar kalam-kalam salaf, qasidah tanpa muzik. Dengar hiling pala gitu. Qasidah fardiyah lagu tu ya. Kerana apa? Kerana dia kata kalau biasa dengar muzik, payah nak dengar Al-Quran. Quran kalau tidak ada muzik, maka payah nak menghayati. Memang sungguh. Kalau orang dok biasa dengar muzik, payah nak dengar Al-Quran, payah nak menghayati Quran. Tapi orang dok biasa dengar qasidah fardiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kita galik lagu tu ya. Dengar lagu tu ya. Dengar suara semata-mata dia buat muzik gitu, maka lebih mudah dengar Al-Quran. Tetapi kalau nak dengar muzik pun tak ada masalah gapo. Hok mana warak dengar muzik kau tak dengar muzik? Tengok bagi diri kita. Kalaulah kita dengar suara tu menyebab kita dapat menghayati perkataan yang baik itu sehingga mendalami masuk dia, maka dengar dengan suara dan muzik. Kalau kita lebih suka dengan tidak ada muzik masuk perkataan yang baik itu dalam hati kita, okey tak payah dengan muzik. Bergantung pada diri kita. Kerana warak itu bukan di suara, bukan tak di suara, bukan di muzik.
sesuai dengan keadaan kita sekarang. Jadi hukum ni berbeza menurut manusia. Maka ulama-ulama kata bagi orang yang masih lalai, kurangkan dengan muzik. Ni. Kurangkan dengan muzik. Kerana apa? Kerana kalau duk ajar dengan muzik, bagi orang ni jadi mikir tak kuat. Jadi lama nak kau tarik, jangan lari pula daripada majlis ingat Tuhan. Jadi duk minat dengan muzik pula.